Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani. Berikutan beberapa gangguan dan juga pengumuman daripada syarikat-syarikat konsesi bekalan air di seluruh negara termasuk di Lembah Kelang, khususnya syarikat Air Selangor ada mengumumkan sejak minggu lalu beberapa kerja-kerja untuk pembaikan paip pecah di kawasan Jalan Bukit Cerakah dan menyebabkan beberapa gangguan bekalan air tidak berjadual akan berlaku di wilayah Lembah Kelang, termasuk di Shah Alam, di kawasan daerah Kelang dan juga wilayah Kuala Selangor. Jadi kerja-kerja pembaikan ini dijangka siap pada hari ini secara berfasa dan bekalan air akan mula disalurkan kepada para pengguna secara berperingkat-peringkat apabila kerja pembaikan telah siap dan sistem agian utama bekalan air telah distabilkan. Itu sentiasa berlaku juga di kawasan ataupun di daerah anda sekalian. Sama ada yang biasa kita dengar di Kedah, di kawasan negeri Kelantan, di Terengganu, begitu juga di Pulau Pinang pada ketika ini kerana musim kering dan dikatakan El Nino sedang melanda negara pada ketika ini. Jadi kebanyakan kawasan-kawasan tadaran air ataupun sumber-sumber air mentah semakin kering dan menyebabkan beberapa gangguan-gangguan bekalan air dilaporkan mengikut negeri dan juga daerah masing-masing. Tetapi isu gangguan bekalan air ini bukan perkara baru, tetapi ia juga berkaitan dengan kuasa-kuasa yang ada di peringkat kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri kerana air merupakan bidang kuasa negeri dan pastinya syarikat-syarikat pengelola ataupun syarikat yang mengendalikan urusan air di negeri masing-masing ada isu-isu yang tertunggak sama ada dari aspek loji-loji rawatan yang lama, penggantian paip-paip yang lama memakan kos yang tinggi, begitu juga jumlah NRW itu ataupun non-revenue water, ketirisan air yang tidak berjadual ini yang begitu tinggi. Jadi menyebabkan sumber-sumber itu semakin tipis ataupun semakin kurang dan akhirnya memberi kesan kepada pengguna. Jadi untuk melihat perkara ini, apatah lagi dalam keadaan negara dan juga dunia ketika ini menghadapi iklim climate change ataupun perubahan iklim. Jadi di mana jaminan keselamatan air? Kerana kita tidak boleh menafikan bahawa air merupakan isu keselamatan dan kita akan bincangkan perkara ini, impak keselamatan air dan juga perubahan iklim ini. Jadi yang berbahagia Datuk Insinyur Dr. Azzuhan Mohamad di talian Google Meet pada petang ini bersama saya, seorang profesional persekitaran air dan juga banyak sekali jawatan-jawatan yang dipegang oleh beliau sebelum ini sama ada di peringkat kerajaan ataupun badan-badan berkanun. Jadi Dr. Azzuhan, apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabarnya Encik Nazri? Alhamdulillah. Dr. Azzuhan, dalam kita membaca semua pengumuman-pengumuman syarikat-syarikat pengelola ataupun syarikat konsesi air ini, pengurusan air di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah dan sebagainya, dan apa yang kita lalui sekarang dengan musim kering yang begitu kering ataupun yang dikatakan akan memberi kesan kepada sistem kehidupan kita dan sebagainya. Kalau musim hujan sebelum ini, hujan akan turun dengan intensiti yang begitu lebat dan situasi-situasi ini pasti akan memberi impak kepada sistem pengurusan air peringkat negeri ataupun peringkat negara. Jadi di mana kita nak bermula dengan situasi berkaitan dengan isu keselamatan air dan juga kita perlu kaitkan dengan isu perubahan iklim. Okay, terima kasih Encik Nazri ya. So terima kasih kepada Awani lah, Asra Awani kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman untuk pengurusan sektor air negara lah. So dari segi pembahagian tugas antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, sekarang ni apa yang berlaku ialah perkhidmatan bekalan air awam ni adalah di dalam apa dipanggil joint list dalam pelbagai persekutuan. Senarai bersama. Tapi untuk pengurusan air mentah, sungai-sungai dan sebagainya, ada kolam sebagainya itu, ini buat jadual negeri. Itu tanggungjawab negeri 100% lah. So pada pandangan saya lah untuk perubahan iklim ni, kalau kita lihat apa yang perubahan iklim ni akan menyebabkan berapa impact. Akan menyebabkan beberapa impak ya, Dr. Azzuhan ya. Bagaimana Encik Nazri cerita tadi lah. Yang musim kemarau kejadian kemarau akan lebih teruk.
dan kejadian akan lebih kerap. Ini apa Yap. yang kita kaitkan dengan El Nino lah. Mm-mm. La Nina kan? El Nino, sorry, La El Nina Nino. banjir. Yap. Istilah El Nino. Yang keduanya banjir lah. Banjir juga akan lebih teruk dan kejadiannya lebih kerap. Mm-mm. Dan ini dikaitkan dengan La Nina. Dan yang paling yang kita takuti juga aras air laut. Yap. Oleh kerana pemanasan global, aras air laut akan meningkat dan insiden kemasukan air masin ke dalam sungai itu akan lebih kerap dan akan lebih jauh ke kawasan hulu. So kita, untuk untuk menangani perubahan iklim ni, pada pandangan saya kita perlu pelbagaikan sumber air mentah kita. Mm-mm. So pada masa ini hampir 100% bukan air mentah kita diperolehi daripada sungai. Ya. Daripada sungai. Kecuali negeri Kelantan je lah, di mana 40% air mentah di negeri Kelantan diperolehi daripada sumber air tanah. So pada pandangan saya rasa eloklah negeri-negeri pantai barat dan negeri Pahang dan Terengganu mulai meninjau keupayaan air tanah, mulai membangun ataupun ada rancangan untuk membangun air tanah supaya semua ia dapat dibangunkan lebih awal sebelum berlakunya krisis. Pasal untuk membangunkan air tanah ini bukan melibat sekali mata, yang memakan masa yang panjang. Dr. Zuhan, dari semua senario ini ada senarai bersama, senarai negeri dan juga kita ada Badan Koordinasi Utama Majlis Air Negara, kita ada SPAN dan sebagainya dan juga syarikat-syarikat konsesi air peringkat negeri dan sebagainya. Dan pengurusan keselamatan air merupakan satu pengurusan yang amat berkos ataupun mempunyai memperuntukkan dana yang begitu tinggi. Sebab itu bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai hasil yang tinggi, mereka ada masalah untuk menguruskan sistem bekalan air bersih dan juga menguruskan sumber air mentah mereka. Jadi di mana situasi yang wajar kita angkat pada ketika ini supaya ia tidak akan menjadi polemik, ia tidak akan menjadi isu politik, tetapi isu bekalan air bersih adalah isu hak asasi rakyat di negara kita. Pastinya kita perlu satu sistem pengurusan yang lebih cekap, lebih berdaya saing dan juga mapan supaya kita dapat bersedia lebih awal dari apa juga yang kita hadapi di negeri-negeri, di peringkat daerah ataupun di kawasan-kawasan negeri-negeri yang miskin dan sebagainya. Semua itu dapat ditangani dengan sistem yang lebih holistik. Pandangan Dr. Zuhan. So sebagaimana yang saudara Nazri cakap tadi, kita dah ada kaedah di mana kita ada kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan melalui Majlis Sumber Air, Majlis Sumber Air Negara, di mana di situlah segala-segala polisi akan dibincangkan di antara pihak tertinggi kerajaan persekutuan dan Yang Amat Berhormat Menteri-Menteri Besar. Di situlah perlu ada komitmen dan mereka perlu berbincang benda ini secara untuk bekerjasama. Kita kena bekerjasama. Jadi pada pandangan saya, aktiviti pembangunan di lembangan sungai adalah di bawah kawalan kerajaan negeri. Aktiviti pembangunan ini perlu dilaksanakan secara mampan lah. So bila kita buat secara mampan, sungai tak akan tercemar dan juga sungai tak akan menjadi cetek. So masalah sekarang ni, oleh kerana aktiviti pembangunan ini tidak dilaksanakan secara mampan, kita dapati sungai semakin cetek dan dicemari oleh kelodak-kelodak. Jadi bila sungai cetek ni, apa yang akan berlaku ialah bila hujan lebat akan berlaku banjir dengan lebih kerap dan lebih dahsyat. So di sini perlu kerjasama kerajaan negeri supaya lembangan-lembangan sungai diuruskan dengan sempurna dan sebarang projek pembangunan di dalam kawasan lembangan sungai itu perlu dikenakan syarat-syarat yang ketat dan perlu dipantau secara rapi oleh pihak yang berkuasa untuk mengelakkan kejadian-kejadian sungai cetek dan banjir besar lah. So sebenarnya sekarang ni kebanyakan lembangan sungai sudah sudah gondol lah kita kata. Sudah terdedah kan. So langkah pertama yang patut kita lakukan adalah pemulihan kawasan-kawasan gondol ini. Pasal sekiranya benda ini digondolkan, hakisan akan terus berlaku dan sungai semakin cetek. So kawasan gondol ni perlu dihijaukan kembali lah. So perlu ada kerjasama kerajaan pusat lah untuk bantu kerajaan negeri macam mana untuk menghijaukan kembali kawasan-kawasan yang telah digondolkan itu. Ya, antara isu yang kerap kali kita dengar apabila berlaku gangguan air termasuk ketika El Nino pada ketika ini iaitu isu paip pecah, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja akibat pembangunan ataupun aktiviti pengkorekan tanah dan sebagainya.
ataupun isu pencemaran seperti mana Dr. Azzuhan katakan tadi, dan yang ketiganya isu gangguan bekalan air berjadual. Jadi bagi kawasan Lembah Kelang, kita sudah biasa perkara ini. Apabila kawasan air itu cetek, maka akan banyak hal-hal berkaitan dengan unsur-unsur amonia akan masuk ke dalam sungai dan akhirnya sungai tercemar dan muka sauk akan terpaksa dibersihkan terlebih dahulu kerana jumlah amonia yang tinggi. Pada ketika musim hujan pula, kita tahu benda-benda ataupun tanah lumpur akan masuk ke sungai lebih banyak, menyebabkan berlakunya sedimen yang begitu pekat ataupun tinggi, dan akhirnya loji rawatan akan bekerja lebih banyak dan juga bahan kimia terpaksa lebih banyak digunakan untuk membersihkan air sungai yang berkelodak itu. Jadi semuanya ini perlu pelaburan. Dan juga rakyat juga perlu dimaklumkan. Jadi pada pandangan Dr. Azzuhan, di mana kekuatan syarikat-syarikat pengurusan air ini dengan kita tahu juga merawat air dengan harga yang begitu tinggi sekarang, tetapi bil yang kita terima masih murah. Jadi adakah wajar ini semua dilihat semula untuk memastikan hari ini mungkin kita mewah air, tetapi esok lusa kita tidak tahu adakah air ini akan menjadi sebegitu mudah seperti mana yang kita dapat sekarang. Dan kita lihat dari negeri-negeri tertentu memang sukar. Misalnya negeri Kelantan terpaksa banyak air-air bawah tanah dan sebagainya. Itu mungkin isu pengurusan dan sebagainya. Jadi di mana urusan ini perlu dipermodernkan, dalam masa yang sama kita dapat educate rakyat ataupun masyarakat tentang perlunya kita ada konservasi air dan untuk jaminan air kita. So untuk jaminan air ni sebenarnya apa yang kita ceritakan itu semuanya disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Pencemaran air disebabkan oleh amonia contohnya, ataupun pencemaran air disebabkan oleh kelodak. Semua itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. So pada pandangan saya, kerajaan negeri perlu tegas, khususnya daripada pemaju kilang, pemaju pertanian, untuk menghargai yang apa tu aktiviti mereka tu boleh menyebabkan pencemaran air. So bagi mengatasi masalah ini, pada pandangan saya, kilang-kilang yang melepaskan air sisa tu perlu dirawat terlebih dahulu. Dan ini perlu dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan negeri. Setiap lesen yang kita keluarkan kepada industri itu, tersebut mesti ada kelengkapan untuk merawat air itu ke tahap yang sesuai sebelum dilepaskan ke sungai-sungai. Begitu juga aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian yang berskala mega ni perlu dikenakan syarat yang ketat jugalah supaya baja-baja yang digunakan tu tak terkeluar pergi ke dalam sungai lah. Dan pada aktiviti pembalakan contohnya, kita perlu ada zon penampan yang besar di antara lokasi pembalakan tu dengan alur air supaya tanah-tanah tidak terhakis masuk ke dalam alur air. Dia akan ditapis oleh zon penampan ni dulu, buffer zone, supaya buffer zone yang mencukupi diadakan oleh pihak kerajaan negeri supaya air sisa air yang keluar daripada kawasan Belomor itu tidak sampai ke sungai. Ya, pada perhatian Dr. Azzuhan, dari perhatian penyelidikan Dr. Azzuhan, di mana lembagan-lembagan yang begitu kritikal perlu kita lindungi di negara kita di Malaysia ni? Pada yang paling di Cameron Highland lah. Di Cameron Highland yang paling kritikal lah. Ya. Dan yang juga pasal di situ kita tengok banyak punya berlakunya tanah runtuh yang meragut nyawa, dan juga kita tengok empangan di sana tu, empangan TMB di sana selalu tertutup disebabkan oleh sedimen yang banyak. Dan juga lembaga-lembaga yang lain lah, seperti di Kelantan dan juga di Pahang di mana banjir besar berlaku tu menunjukkan di mana itu adalah disebabkan oleh pembangunan di kawasan hilir sungai, di kawasan lembangan sungai lah. Okey, Dr. Azzuhan, adakah ini sudah sampai masanya kita bercerita tentang keselamatan air dan juga perubahan iklim ini? Kita perlu ada kerjasama integrasi di peringkat negeri dengan negeri, kerana sempadan-sempadan ini sentiasa berinteraksi, sama ada lembangan mereka bermula di negeri A
tetapi melalui sempadan negeri B dan akhirnya dihilir akan masuk ke negeri A semula. Tetapi kita tahu apabila kita bercerita tentang negeri itu akan rasa ini hak aku, ini bukan hak kamu. Jadi bagaimana kita ada negeri yang mungkin terlampau kecil, tidak ada sumber yang banyak seperti negeri Melaka, negeri Perlis ataupun negeri Kelantan dan sebagainya. Jadi mereka memerlukan kerjasama dari negeri-negeri yang punya sumber lembangan yang tinggi dan besar seperti dari Johor untuk ke Melaka ataupun dari Pahang untuk hantar ke negeri Selangor dan sebagainya. Jadi adakah ini sudah ada dalam peringkat Majlis Air Negara ataupun kita perlu pertingkatkan lagi kerjasama ini supaya kita tidak bersaing sebenarnya untuk menguruskan keselamatan air kita dan menambah sumber-sumber baru dan sebagainya? Benda ni senang cakap lah Encik Nazri. Kerjasama di antara negeri ni senang cakap. Contohnya lah di Selangor. Kerjasama di antara daerah pun dah susah. Betul. Sungai Kelang tu melalui beberapa daerah. Hampir semua daerah di Selangor kot Sungai Kelang melalui. Macam mana kita nak pastikan kebersihan Sungai Kelang tu. So untuk untuk negeri-negeri ni memang betul lah benda ni perlu dilaksanakan dengan melalui Majlis Sumber Air Negara dan kedua-dua negeri ini perlu betul-betul ikhlas lah di dalam kerjasama mereka. Jadi pada pandangan saya lah sekiranya sebuah negeri itu membagi pempasan yang rendah kepada negeri yang banyak air itu adalah tak patut lah. Ini berlaku di antara Pulau Pinang dengan Kedah lah kan, di mana pergeseran berlaku dan saya difahamkan dulu bayar RM10,000 aja kerajaan Pulau Pinang bayar RM10,000 kepada kerajaan Kedah untuk dapatkan air ya. So pada pandangan saya ini perlu dilihat kembali dan perlu ada situasi menang-menang lah antara negeri-negeri yang terlibat. Dan saya difahamkan bila berlaku air di antara negeri ini, kerajaan persekutuan boleh masuk campur lah. InsyaAllah. Dr. Zuhan, dari sudut governance ataupun tata kelola syarikat pengurusan air, ini juga seringkali diangkat. Bagaimana syarikat-syarikat negeri itu kadang-kadang tidak kompeten menguruskan sumber air dan juga menguruskan sumber air bersih mereka, menyebabkan mereka terpaksa bergantung terlampau banyak kepada dana-dana di peringkat persekutuan walaupun banyak kali diberikan peruntukan dana yang besar untuk menggantikan pipe, meningkatkan infrastruktur loji dan sebagainya dan juga menyalurkan pipe-pipe bersih, air-air bersih kepada pengguna di negeri masing-masing. Jadi dari sudut kompetensi syarikat air ini, walaupun kita tahu itu hak negeri untuk melantik pengurusan mereka, tetapi kebanyakannya kita tahu mereka tidak mampu menguruskan syarikat tersebut tanpa ada dana daripada persekutuan. Jadi adakah ini sudah sampai masanya pihak persekutuan lebih detail ataupun lebih strict untuk memastikan dengan kerjasama peringkat negeri tidak ada masalah untuk bekerjasama, tetapi memastikan kompetensi di peringkat syarikat air negeri ini? Kerana setiap negeri ada masalah masing-masing. Pandangan Dr. Zuhan. So bila bercakap pasal kompetensi ni, pada pandangan saya negeri-negeri yang maju lah seperti Selangor, Johor dan Perak, Pulau Pinang tak menghadapi masalah ini. Ya. So yang masalah ini dihadapi oleh negeri-negeri seperti Kedah, Pahang dan Kelantan. Ya. Terengganu tu mungkin Terengganu tu masalahnya dia tak hadapi masalah ni kerana dia ada wang royalti minyak tak saya. Dan mereka ada cukup dana untuk membangunkan sendiri infrastruktur bekalan air mereka. So contohnya di negeri Terengganu, pada fahaman saya lah mereka masih belum berhijrah ke rejim baru di bawah kawasan di bawah kawasan pengurusan SI Berhad. Di bawah rejim baru ni semua operator air bergantung kepada PAB untuk membangunkan aset-aset air mereka. Tapi negeri Terengganu masih dia buat sendiri lagi. So tentang kompetensi ni betul lah. Tim-tim operator air ni mesti kompeten. Itu satu, itu kompetensi amat penting lah kompetensi. Dan yang keduanya integriti lah. Ya. Kompetensi dengan integriti dia datang selari lah. Dan kerana kerja dengan ikhlas lah. Orang yang bijak bekerja dengan ikhlas itu penting lah. Mesti ada integriti tersebut. So begitulah pada pandangan saya, integriti kompetensi mesti ada di dalam setiap operator pengetahuan air. Benda ni sebenarnya bukan aktiviti air saja ni Encik Nazri. Semua sekali aktiviti harian kita mesti ada kompetensi dan integriti. Ya. Dan kita tidak kurang ramai rakan-rakan kita pakar profesional dalam industri air dan juga industri utility ini yang mampu menguruskan pada pandangan Dr. Zuhan. Betul tak begitu? Betul lah, pada pandangan saya untuk air sungai memang betul. Tapi untuk air tanah masalah kompetensi di sektor awam dan sektor swasta masih terhad lah.
Ya. air tanah. Jadi saya berpengalaman bekerja di Kelantan, saya tahulah dengan jelas apa yang berlaku di Kelantan tersebut. Tapi sebenarnya Encik Nazri, saya tak boleh cerita banyak pasal air Kelantan ni. Sebelum pada Kelantan tu saya sign NDA Ya, ya. non-disclosure agreement. Betul. Saya kena hormatilah. Ya, okey. Dr. Azzuhan, dari sudut untuk kita mempelbagaikan sumber air, ini juga satu cabaran. Tetapi kita kadang-kadang kita take for granted negara kita panas dan hujan sepanjang tahun, sampai kita buat joke lah ataupun buat lawak lah, hujan banyak tetapi kita tak ada air, ada gangguan bekalan air, ada masalah kat situ ataupun kat mana. Keduanya, bila musim kemarau, di mana air yang banyak kita simpan ataupun yang air mencurah-curah ketika musim tengkujuh ataupun musim hujan intensiti tinggi itu. Jadi kita seolah-olah semudah itu kita membuat perbandingan. Tetapi bagi negeri-negeri yang ada isu jaminan keselamatan air, mereka berinovasi, menggunakan teknologi moden, menggunakan segala sumber keupayaan mereka lah, kerana mereka tahu ini satu keselamatan, satu hak berkaitan dengan hak asasi rakyat mereka. Kalau kita ke negara-negara Timur Tengah, mereka berbelanja berbilion dolar Amerika untuk menguruskan loji-loji penapisan air masin misalnya. Begitu juga air dari bawah tanah. Kalau di Singapura, mereka berinovasi dalam teknologi air kumbahan ataupun air masin, dan berterusanlah untuk mereka memastikan kesinambungan keselamatan air ini. Tetapi di Malaysia, adakah kita terlambat ataupun kita ada masa untuk menguruskan sumber-sumber air baru ini? Pandangan Dr. Azzuhan. Apa yang Encik Nazri cakap tu memang tepat sekali lah. Mengenai pengalaman-pengalaman di negara lain lah. So pada pandangan saya, oleh kerana kita ni banyak hujan, kita terlupa yang untuk mempelbagaikan sumber air mentah kita. Kita rasa cukup dengan air hujan yang datang ni. Contohnya, kita beri contoh yang paling dekat, Singapura. Singapura tu dia ada 4 sumber air, Cik Nazri. Ya. 4 sumber air yang kita kenal pasti. Yang pertamanya air yang jatuh di Singapura sendirilah, air hujan tu. Dan yang keduanya air daripada Johor. Ya. Air import daripada Johor. Ya. Dan yang ketiganya air laut. Nyah garam lah. Ya. Desalination, air laut. Suling, Dan ya. yang keempatnya itulah air new water. Tapi sejak tahun 2012 baru ini, Singapura dah melangkah ke pilihan kelima. Pilihan kelima mereka adalah air tanah. Bayangkan. Air tanah. So macam mana saya boleh tahu ini adalah kerana rakan saya daripada Jepun bukan, daripada Hong Kong, menjadi konsultan kepada PUB, Public Utility Singapore, untuk membangunkan air tanah. Jadi kita belum terlambat, Encik Nazri, oleh kerana kita ada air terlalu banyak, air hujan terlalu banyak, kita lupa yang kita perlu mempelbagaikan sumber air, kerana satu masa nanti kemarau akan menjadi teruk dan kita tak akan ada air lah. So di sini saya tegaskan, kita perlu ada perancangan yang rapi untuk membangunkan sumber air tanah negara supaya ianya dapat digunakan secara mampan. Ya, dari sudut menjadikan air ini sebagai satu industri yang mapan, Dr. Azzuhan, kadang-kala kita mengambil mudah, kita menganggap ini sebagai satu hak rakyat dan kita membayar dengan harga yang murah. Kita hanya memikirkan kita dapat hujan, kita ada pengurusan air oleh syarikat-syarikat pengurusan, dan buka pipe ada air. Jadi kita anggap air ni memang benda yang murah dan tidak perlu ada nilai tinggi. Kita sanggup berbayar lebih kepada utility seperti internet, seperti bekalan elektrik ataupun tenaga solar dan sebagainya. Adakah ini juga perlu ada anjakan dalam melihat sumber air adalah keselamatan dan kita perlu berbelanja sedikit lebih besar untuk memastikan keselamatan ini dapat diwarisi untuk generasi akan datang dan ia berbentuk satu servis perkhidmatan utility yang berdaya saing. Pandangan Dr. Azzuhan, kerana kosnya amat tinggi. Inilah yang kalau kita tengok dalam utility ni, infrastruktur air ni adalah yang tertinggi. Tapi tarif air dengan industri lain macam gas ataupun tenaga elektrik. So di sini pada pandangan saya memang wajar tarif air ini ditingkatkan. Tapi sekiranya saya pun tak fahamlah kenapa kita punya pihak kerajaan teragak-agak untuk tingkatkan tarif air. Pada pandangan saya, sekiranya kita tingkatkan tarif air secara serentak di seluruh negara, tak kira parti lah, parti, demi untuk masa depan negara kita, untuk jaminan bekalan air kita tingkatkan secara keseluruhan di seluruh negara, dan bagi
masyarakat yang tidak mampu bayar bil air yang tinggi ni, kita bagi subsidi secara tersasar lah. Jangan Bersasar, jadi ya. satu Ya. masa kita bagi pada Selangor 20 meter cube free pada semua orang. Tak boleh lah kita punya tersasar. Ya. So memang betul tarif air perlu ditingkatkan, dan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan mesti ada keupayaan atau keberanian untuk tingkatkan tarif air bagi memberi jaminan air. Pada pandangan saya, mereka yang miskin, yang tiada air tu, mereka belanja lebih tinggi untuk air. Pasal mereka terpaksa beli air mineral atau beli air daripada orang-orang jual air hantar dengan lori ataupun dengan truk ataupun dengan Pajero dan sebagainya. Jadi sebenarnya benda ni persepsi lah pada pandangan saya, kata masyarakat tak setuju bila tarif air dinaikkan. Sebenarnya tarif air dengan tarif pembetongan patut disatukan, baru senang. Ni Encik Nazri. Betul. Tarif air dan tarif pembetongan disatukan. Pasal contohnya di negara Denmark, dia punya tarif air 1 meter cube RM25. Sedang kita 50 sen je, sekitar 50 sen 1 meter cube. Dan di sana di negara Denmark tu dia punya tu disatukan lah, pembetongan dengan air disatukan dalam satu bil dan dia dibayar berdasarkan kita guna air banyak mana. Ya, itu penting. Dari sudut penggunaan itu perlu juga kita bandingkan dari sudut perbelanjaan yang wajar dikeluarkan oleh pengguna. Kalau banyak guna air, banyaklah bilnya, begitu Doktor. Tak apa masalah pun. Jadi terima kasih Dato' Insinyur Dr. Azwan Mohamad, pakar profesional persekitaran air, dalam kita membincangkan isu jaminan keselamatan air dan juga impak perubahan iklim ataupun climate change yang kita lalui sekarang. Jadi kita faham segala isu berkaitan dengan pengurusan air di negara kita, sama ada peringkat persekutuan dan peringkat negeri, dan kita tahu apa yang kita lalui sekarang, apa cabarannya dan apa juga solusi yang perlu kita bentangkan di depan mata kita. Terima kasih Dr. Azwan memberikan pencerahan yang begitu menarik dalam perbincangan kami pada malam ini. Sekian saja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.